الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد عن البراء بن عاذب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفقتا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسد ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى نختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرذبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. Hadis ni sambungan daripada hadis yang sebelumnya berhubung dengan azab ataupun siksaan yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman daripada nikmat kubur dan juga azab ataupun siksaan yang akan ditempuh oleh orang-orang yang tidak beriman. Hadis ni kalau kita tengok diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya di dalam bab
azab kubur. Juga di dalam Musnad Imam Ahmad. Mari kita tengok apakah terjemahan daripada hadis ini. Daripada Barra ibn Azib radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan datang kepadanya dua malaikat. Apabila dikebumikan, selesai pengebumian dan berpaling balik ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan kepada si mati, maka datanglah dua malaikat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kedatangan kedua malaikat ini apabila berpaling balik orang yang datang menghantar jenazah. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahawa si mati mendengar tapak kasut berjalan baliknya ahli keluarga kepada si mati. Apabila kita selesai mengebumikan jenazah, maka kita bergerak balik itu datang dua malaikat. Sebab itu kalau kita tengok nanti dalam hadis yang berikutnya, Nabi SAW mengarahkan atau mengajar, meminta kepada orang-orang yang berada bersama-sama dengan si mati itu ketika selesai pengebumian jenazah, sebelum masukkan jenazah, selesai pengebumiannya, sebelum balik, Nabi SAW menyebut dalam hadis, mengarahkan setiap yang hadir supaya meminta dan memohon kepada Allah dua perkara. Setiap daripada kita sunnah kita doa. Nabi kata is'alu was'alullah, mintalah kepada Allah sebelum kamu balik, doa untuk saudara kamu, li akhikum. Nabi kata li akhikum, untuk saudara kamu ini. Yang pertama kamu mohon wasalullah, mohonlah kepada Allah supaya ditetapkan lidahnya untuk dia menjawab soalan yang akan ditanya. Dan dalam hadis yang panjang ni yang tuan-tuan dengar tadi, soalan yang akan dikemukakan, diajukan kepada setiap manusia, tidak terkecuali, sesiapa pun akan melaluinya. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, kalaulah ada orang yang boleh selamat, mendapat pengecualian, lepas daripada azab kubur, dihimpit tulang rusuk. Setiap manusia ni akan dihimpit tulang rusuknya, baik yang beriman, baik yang tak beriman, baik yang bertakwa, muslim, kafir, semuanya akan dihimpit. Tak ada siapa yang selamat. Bezanya ada yang dihimpit kemudian dilepaskan, ada yang dihimpit dan terus dihimpit. Kata Nabi, kalau ada manusia yang boleh selamat, tidak ada orang lain melainkan Sa'ad bin Mu'az. Tapi dia pun tak selamat, akan melalui juga benda tersebut. Jadi Nabi kata wasalullah at-tathbit, minta kepada Allah agar saudara kamu, kawan kamu, teman kamu, keluarga kamu yang selesai dikebumikan ini, at-tathbit, supaya bila dia ditanya dipermudahkan untuk dia jawab. Doa. Sebab itu tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, doa orang hidup kepada orang yang mati adalah bermanfaat. Pertolongan yang paling utama untuk dilakukan oleh orang yang hidup selepas pengebumian ialah memohon. Yang pertama, diperteguhkan lidah dia untuk jawab. Yang kedua, diberikan istighfar, keampunan. Minta Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu. Ya Allah, engkau ampunkan dia dan kau tetapkan lidah dia untuk dia jawab. Kita minta dua benda tu. Ya Allah, engkau permudahkan untuk dia menjawab soalan nanti, dan engkau berikan keampunan.
Ini yang diharapkan oleh orang-orang yang meninggal dunia ketika kita mengebumikannya. Kemudian kata Nabi, datang kepadanya dua malaikat, fayaqulani, datang kepadanya, wa ya'tihi malakan, nah datang kepadanya dua malaikat, fayujlisanihi, mendudukkannya, fayaqulani lahu, lalu mereka mula bertanya. Mereka mula bertanya, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Ini soalan yang kita semua maklum. Dia tanya, siapa Tuhan engkau? Kita dah bincang dulu, dah sebut dah sepintas lalu. Siapa yang ditanya? Roh atau jasad? Adakah roh sahaja yang ditanya atau roh dan jasad? Ini berlaku perbezaan pendapat. Sebahagian menyebut hanya roh. Sebahagian lagi kata roh dikembalikan kepada jasad untuk jawab. Kan? Kemudian kalau kita tengok, kubur ni hanyalah sebutan. Kerana orang yang tak berkubur, meninggal tak ada kubur, dia juga akan melalui azab dan soal jawab kubur. Dia jangan faham kata kalau dia mati tak ada kubur, dia lepas. Kan? Setengah orang dia mati, dia tak tahu kubur dia mana. Mati di laut, mati di hutan, ghaib, hilang, tak ditemui mayat dia, tak tahu di mana dia disimpan, dikebumikan. Tetap dia melalui proses. Ini dinamakan sebagai alam barzakh ni, tempat kita kebumikan tu kita panggil kubur lah. Tapi orang yang tak ada kubur ni, adakah dia tak ada soal jawab kubur? Ada. Ada sebutan saja kan, sebab kita tanam di kubur, sebutannya kita sebut sebagai azab kubur. Tuan jangan kata pula lega dia ni, siapa ustaz? Dia ni mati tak ada kubur kan, hilang tahu ke mana, malaikat tak tanya aku, lepas macam tu. Ada, tetap akan ditanya. Baik, kemudian orang yang beriman ni, soal iman bukan soal ilmu. Yang menjawab itu iman dan amal. Sebab itu kalau dibantu untuk kita nak jawab pun, akhirnya iman yang akan jawab. Kata orang yang beriman tadi, fayaqul rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Tuan-tuan hadirin mukminin, keseluruhan hidup kita adalah berakhir pada soalan ini. Apa sahaja yang menjadi perhitungan, saya nak sebut, apa sahaja yang menjadi masalah, yang menjadi urusan kehidupan dunia, tak ada yang lebih besar daripada soalan-soalan ni. Pasal itu dalam hidup saya dan tuan-tuan, kita kena tentukan apakah perkara ini boleh membantu kita untuk jawab esok. Kalaulah benda-benda ni tak bersangkutan dengan soalan-soalan ni, tak payahlah kita nak berperang atau nak bertarung sangat. Tak payah kita nak duk pening kepala, bersabar sangat. Lepas itu kita selalu dengar orang akan kata, benda ni malaikat tanya esok dalam kubur. Ini penting. Kita nak kena letak prioriti antara benda-benda yang penting dengan benda yang remeh. Supaya benda ni esok kalau kita tak buat, malaikat tanya. Esok kalau kita tak kata benda ni, malaikat akan tanya. Malaikat tanya. Setengah orang dia anggap benda ni berat. Benda ni kalau tak ada malaikat tanya, tak ada jawab. Pertama, malaikat akan tanya tentang soal Tuhan. Pasal itu keimanan kepada Allah lebih besar daripada segala-gala yang ada dalam dunia ni. Kita tengok sekali lagi malaikat nak tanya apa lagi. Lepas tu dia kata Allah Tuhan dia. Fayaqulan, ni semua kehidupan tuan-tuan, akhirat esok ni dia bermula daripada saat ni ya.
yang tuan-tuan akan bangkit dihidupkan di padang mahsyar, melalui soal jawab, hisab, mizan, diberikan buku catatan, dibuka amalan, diberikan soal jawab, kemudian melintasi titian sirat. Semua tu bermula daripada soalan ni. Ini ialah ujian yang pertama, fitnah yang pertama. Ujian yang pertama yang ni, kalau kita selamat, lulus, berjaya, kita akan selamat pada perjalanan yang akan datang. Ini yang menentukan ni. Penentuannya duduk di sini. Nak tengok kita duduk side mana, belah mana, duduk ada dalam soalan yang ini pertama. Baik, jadi bila berkaitan dengan agama kita ambil berat lah. Nombor 2, fayakulani, berkatalah kedua malaikat tadi ni, lahu, kepada si mati tu, madinuka, apa agamamu? Fayaqul, maka jawablah orang yang mati tadi ni, diniyal Islam, agama yang aku hidup di atasnya, agama yang menjadi pegangan aku ialah Islam. Pasal itu tuan-tuan, kita selalu dengar dan kita pun selalu baca, pagi sekali, petang sekali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Baca tak? Sekali pagi, sekali petang. Paling kurang kalau kita tengok dalam sunnah tu 3 kali. 3 kali kan? 3 kali pagi, 3 kali petang. Raditu billahi rabba. Bukan lama pun raditu billahi rabba. Sambil bawa kereta pun boleh. Sambil kita nak pergi balik, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Pagi-pagi ni kalau tuan-tuan tak ada baca yang lain-lain, tuan-tuan jangan tinggal 3 benda. Banyaklah zikir pagi ni, tapi 3 benda tuan-tuan jangan tinggal. Semua 3 9 kali lah. Pertama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, 3 kali. Lepas pada subuh dengan lepas asar. Lepas kalau tuan-tuan sibuk tak ada nak baca yang lain kan, tuan-tuan jangan tinggal 3 ni. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali. 6 dah. Yang ketiga untuk subuh, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Yang ni 3 benda ni tuan-tuan jangan miss walaupun sekali. Musafir ke, duduk di rumah ke, pergi rumah anak ke, apa ke, 3 benda ni tuan-tuan. Pasal dia sangat besar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', melindungi tuan-tuan daripada sebarang bahaya yang datang secara tiba-tiba ataupun apa-apa yang orang nak buat daripada pagi sampai ke petang. Allah Ta'ala prevents, Allah Ta'ala secure kita, jaga. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi, besar subhanallah ni. Satu hari Nabi pergi masjid, mayang subuh apa semua, balik mai isteri dia duduk berzikir, subhanallah subhanallah subhanallah, Allahu akbar, Allah. Lama sampai cerah, sampai keluar matahari. Nabi balik tanya kat isteri dia, daripada tadi kau hang duduk tang ni? Dia kata daripada tadi duduk tang ni. Lama duduk tang ni daripada situ. Nabi balik daripada masjid tu, dia tak bangkit lagi, duduk daripada tadi ni. Nabi kata, mau dah aku ajak satu zikir, kalau hang baca, pahala dia sama macam hang berzikir daripada pagi tadi sampai ke sekarang ni. Maksudnya panjang dia baca tu, sama pahala dengan bacaan yang Nabi nak ajak. Nabi kata baca 3 kali, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Satu orang duduk lepas subuh ni sampai duha, kita baca 3 kali, pahala kita sama. Tu jangan tinggal. Lepas tu kita baca apa lagi yang berkaitan dengan 3 soalan. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas
wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Baca tuan-tuan. Semua pagi-pagi ni nak meneguhkan, nak menegaskan bahawa Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Muhammad Nabi kita. Kalau kita mati hari itu, kita mati di atas agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Pagi sekali, petang sekali. Pagi nak cover sampai petang, petang nak pakai sampai esok pagi. Kan? Ha? Baik, hadirin mukminin. Kemudian kita sebut ni, pagi-pagi kita kata dah, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Kita mula pagi-pagi ikrar dulu. Kan pagi-pagi kita kalau pergi sekolah ke ataupun mana-mana, kita akan menyanyi lagu negeri, menyanyi lagu negara, baca ikrar, kan? Untuk nak mengingatkan kita apa tujuan kita. Maka kita mula pagi-pagi dengan menyebut Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, Islam agama kita. Nampak? Baik, kita sambung. Kemudian dia kata, fayaqulani, the third question. Apa dia? Soalan yang ketiga. Apakah ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Apakah yang engkau katakan keimanan engkau kepada lelaki yang dihantar kepada engkau? Ini Nabi. Sebab itu ada tiga al-usul al-thalathah. Ada tiga usul dalam hidup kita ni. Agama, Allah, Tuhan, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam. Ni tiga benda ni. Al-usul al-thalathah. Ada tiga usul pokok. Mengenal Allah Tuhan kita. Sebab itu pengajian tentang Allah ni yang paling besar, akidah. Mengenali Allah dengan sifat-sifat dia, nama-nama dia. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu nama-nama yang baik. Doalah dengan menyebut nama-nama dia. Kan? Lepas tu apa? Ma'rifah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan yang terakhir mengenal Islam, agama. Kemudian dia kata apa? Jawab orang yang beriman ni. Fayaqul, maka kata orang yang beriman, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah Rasulullah. Aku beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Allah. Utusan Allah. Kemudian tuan-tuan, apa yang ditanya berikutnya? Fayaqulani wa ma yudrika. Apa yang Nabi itu cerita kepada engkau? Apa yang yudrika, apa yang dia beritahu kepada engkau? Kata dia, qara'tu kitab Allah fa amantu wa saddaqtu. Kemudian jawablah si mati ni, apakah yang dia beritahu kepada engkau? Qara'tu, aku membaca. Qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, yakni Quran. Fa amantu bihi, dan aku beriman dengannya. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan apa yang dia bawa. Quran. Apa yang dia bawa? Dia bawa Quran. Aku baca Quran, aku beriman dengannya, aku beramal dengannya. Itu. Di dalam hadis yang lain ada tambahan di mana Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Nabi baca surah Ibrahim ayat 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu biqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ni surah Ibrahim ayat 27. Janji Allah kepada orang yang beriman. Kalau tuan-tuan beriman, tak payah takut. Pandai bahasa Arab ke, tak erti bahasa Arab ke, tak ingat soalan ke, tak tahu nak jawab ke, apakah, ni janji Allah.
Dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah kata apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah yang akan meneguhkan pendirian, perkataan, mulut orang-orang yang beriman. Dengan apa? Biqaulis sabit, dengan perkataan yang tetap. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah. Para ulama tafsir kata apa? Para ulama tafsir kata Allah Ta'ala akan meneguhkan perkataan akhirat tu masa nak jawab soal kubur. Masa tu Allah Ta'ala teguhkan. Artinya apa? Sebab itu malaikat yang tanya tu, bila dia habis tanya, dia kata apa? Dia kata memang kami tahu hang boleh jawab. Kemudian kita sambung balik. Setelah selesai soalan-soalan itu, fayunadi munadin minas sama, berserulah penyeru di langit, an qad sadaqa abdi, benarlah apa yang telah dikatakan oleh hambaku. Maka dia katakan. Kemudian apa yang dia dapat? Nabi SAW cerita, seruan itu kata benar, sadaqa, benar. Makna kalau kita lulus, benar apa yang dia jawab. Fa'afrishuhu, yang ni okey, tuan-tuan nampak, setelah kita lalui fitnah kubur, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr, kita akan selamat daripada azab kubur. So dia punya turutan tu, first tuan-tuan akan melalui soal jawab yang dipanggil fitnah kubur. Setelah selesai, dia akan mari nikmat kubur. Nikmat kubur ni apa? Mari kita tengok. Yang pertama, fa'afrishuhu minal jannah, dihamparkan untuknya hamparan syurga. Rek kapet, hampak untuk dia permaidani syurga. Dia belum masuk lagi duk alam barzakh. Alam dunia transfer pi alam barzakh, terhalang, bangkit hari kiamat baru pi alam akhirat. Tapi masa duk alam barzakh tu, dia dah dapat nikmat kubur. Dia dah. Pasal itu kalau orang tanya macam mana keadaan kita dalam kubur, sangat menyeronokkan bagi orang beriman. Dihamparkan permaidani daripada syurga. Waftah lahu, buka. Dikatakan kepada malaikat, buka. Buka untuknya baban ilal jannah, pintu ke syurga. Buka bagi dia tengok. Tunjuk. Salah satu nikmat ahli syurga ni, dalam kubur orang beriman dibukakan tempat di alam syurga. Waftah lahu baban, buka pintu bagi dia tengok. Pintu syurga dibuka untuk dia tengok yang dia nak masuk. Kemudian apa lagi yang berlaku? Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan dia pakaian daripada pakaian syurga. Dan lebih menarik tuan-tuan, fayati min rauhiha wa tibiha, dibawa kepadanya wangian, ditiup pergi wangian, haruman syurga. Nampak? Wangian, haruman syurga itu, kita tuan-tuan, kita duduk jauh, yang boleh mai kepada kita ni bauan syurga, hembusan syurga, keharuman syurga yang boleh. Pasal itu kita tengok dalam hadis kan, Nabi kata siapa yang buat satu amalan apa-apa, haramallahu alaihi, Allah Ta'ala haramkan kepada dia rih, bauan syurga. Antaranya hadis, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashul li ra'iyati illa haramallahu alaihi raihatal jannah. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, mana-mana orang yang dilantik memegang suatu jawatan, menguruskan kehidupan rakyat. Kemudian Nabi kata apa? Yamutu yawma yamut, pada hari dia meninggal, wa huwa ghashun,
dia telah khianat dan bohong kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihi, melainkan balasan untuk orang yang seperti ini, Allah mengharamkan bauan untuk dia daripada bauan syurga. Harramallahu alaihi raihatal jannah. Maksudnya bauan syurga ni daripada jauh kita boleh bau. Tuhan kata haram untuk dia cium bau tu. Orang lain semua dapat, dia tak bau. Macam kita di dunia, hidung tersumbat. Sesemua hidung tersumbat. Ataupun siapa yang kena COVID itu ni. Cuba tuan-tuan tanya orang yang kena COVID. Ya, ada seorang sahabat, dia kena COVID. Kawan-kawan ni bila sakit, dia teringat lah. Telefon tanya. Dia nak makan apa, nak pergi hantar. Nasi kandang ke apa ke. Masa-masa tu tak boleh keluar lagi. Orang kena kuarantin. Dia kata tak payah main hantar kot. Pasal apa? Dia tak nasi kandang ke, nasi apa ke apa semua, tak ada bau. Tak ada bau. Bau tu tak ada. Rasa tak ada. Pasal tu dia tak lalu makan. Kita pun tak boleh imagine macam mana tak boleh bau. Kari punya belenang, sotong punya kan? Nasi kandang ni tuan-tuan, bau tu yang mahal kan? Depa lah kata wallahu alam. Yang ni kena cek dia punya perawi dia. Depa kata kalau kita nak makan nasi kandang, kita kena pergi makan yang hak lama-lama sikit. Jangan pergi makan hak bau-bau. Nasi kandang ni kalau basuh periuk dia tak sedap. Kalau periuk tu depa basuh tak sedap gulai. Dia kena periuk tu jangan basuh. Jadi tambah. Dia punya bau. Pasal tu ada di kalangan manusia ni bila dia makan nasi kandang, dia akan bubuh semua kuah tu, dia balut, dia biar dulu. Biar sebati apa semua, mesti buka, dia punya aroma tu. Ini baru dunia. Tuhan haramkan. Tak boleh cium. Cium tak ada bau. Dalam rumah ni ada undang-undang. Tak boleh makan. Ambil. Bau pun tak boleh. Tuan-tuan, tak lalu makan. Tak ada rasa nak makan. Di syurga Allah Ta'ala haramkan bau dia. Kalau bau pun tak boleh, macam mana nak masuk? Bau dia pun tak boleh cium dah. Macam mana nak masuk? Tu berat tu. Kan? Ini juga amaran untuk kita yang mana Allah Ta'ala kata diberi. Pasal itu isteri yang nusyus tak bau syurga. Yang tuan-tuan duk sebut tak bau tu merujuk kepada ni. Dalam kubur rauhiha wa tibiha, kewangiannya, keharumannya telah ditiup masuk untuk kita merasainya. Dahsyat. Kan? Lepas tu kita sambung balik. Apa dia lagi? Kemudian wa yuftah lahu fiha madda basarih, diluaskan, dibuka kubur dia tu mat. Tuan-tuan duk ngaji tajwid mat panjang ke pendek? Ni ada mat ni pasal apa baca pendek? Panjang. Mana madda basar. Panjang, luas. Yang kita duk kata seluah mata memandang. Seluah mata memandang ni apa dia? Tak tahu nak habaq luah lagi mana mata duk nampak lagi tu luah. Seluas mata memandang. Mata ni dia kalau ada halangan baru terkatuk. Makna tak ada. Dia tengok, nampak. Tuan-tuan pergi tepi laut kan, tuan-tuan boleh nampak sampai ke sana. Seluas mata memandang. Lapang. Pasal tu kita selalu dengar taman dari taman-taman syurga. Bukan syurga, tetapi macam tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, Raudah, taman dari taman-taman syurga. Bukan syurga, tapi taman dia. Kita masuk walaupun benda tu biasa. Tuan-tuan, Raudah yang di Madinah tu kapek apa semua decoration dia lebih kurang sama. Tapi bila Nabi kata Raudah, taman syurga, manusia masuk dengan perasaan. Setengah orang dia tak faham. Dia pipi, dia duk kira nak pegang kapek. Dia kata ni kapek Raudah ni, dia pegang kapek, dia pegang ni, dia pegang ni. Hak tu orang baru tukar minggu lepas. Rak tu rak baru lagi orang metak. Bukan ada apa pun.
Maksud dia panggil beriman dengan apa yang Nabi kata. Bila kita masuk, apa yang kita buat? Salat, doa. Orang kadang-kadang dia tengok ni, dia Kaabah dia tengok bangunan, kan? Masjid Nabi dia pergi pegang, oh ni masjid Nabi, pintu. Dia rasa ada power. Dia macam dia tengok cerita Avatar, tak Avatar. Pegang, power masuk. Dia pegang pintu Kaabah, power masuk. Dia jadi Iron Man. Dia pergi masuk Raudah, dia nak pergi sapu. Tak ada dalam sunnah. Kita disuruh cium dalam dunia ni, kita disuruh cium dalam maksud ibadah. Hatta Quran ni pun yang orang duk pun khilaf di kalangan para ulama. Yang sepakat apa? Hajarul Aswad. Yang tu memang kita disuruh cium. Tapi lain pada tu, tuan-tuan tak payah cium. Tuan-tuan masuk masjid ni, pegang kapet. Allah, barakat. Tak ada. Berkat ni masuk masjid, semayang. Orang kata main menikah di masjid boleh tak boleh? Boleh. Tapi pasal apa nak main menikah di masjid? Lebih berkat daripada menikah di rumah. Tak tentu juga. Ada yang pergi menikah di Masjidil Haram kan? Tak ada beberapa bulan, kita tengok pergi mahkamah syariah. Tuan-tuan baca, bukan saya reka, memang betul. Sakan pergi menikah. Dulu pergi menikah di Masjidil Haram, menikah secara ni, bawa dengan tutup qadi pergi. Pergi menikah lah tu, ambil gambar. Ramai. Berapa ramai orang yang menikah di masjid tak bertahan lama. Bukan soal, bukan kita mari. Tuan-tuan, kalau main menikah di masjid sah. Menikah bawah pokok pisang pun sah. Tapi kalau main menikah di masjid, kan? Lepas tu orang azan tak main, macam mana nak berkat rumah tangga? Abang tak pergi jemaah, tak apa, kita menikah di masjid dulu. Abang tak pergi main Jumaat, tak apa, kita menikah di masjid. Anak-anak semua esok, alhamdulillah, berkat. Dia duk pegang hak menikah di masjid. Dia pilah sekali masjid dua. Masa nak sign pengesahan anak qaryah, yang kedua masa nak akad nikah. Lepas tu tak pijak dah. Lepas tu duk kemah ke situ. Kita dulu nikah di masjid. Betul ya bang. Lepas tu bila nak pergi pula, takkan nak tunggu orang usung pergi. Menikah nombor 2 dia tak buat di masjid dah, dia buat senyap-senyap. Nak mai pula tu orang usung mai. Payah betul ustaz dia nak pergi masjid lelaki saya. Memang payah sampai kena kami kena usung mai. Faham tak? Sambung. Kemudian dalam hadis ni dia kata, dia sebut bahagian yang kedua, rangkap face yang kedua ni berkaitan dengan orang yang tidak beriman. Datang kepadanya malaikat yang sama, mari tanya dia. Letak the same question, cuma different answer. Jawapan yang berbeza. Tuan-tuan tu dengar tadi kan? Ni perkataan orang tak boleh jawab, perkataan orang yang kelu lidah dia, bukan kerana dia tak tahu. Pasal itu dalam hadis yang minggu lepas kita baca, daraita. Malaikat kata daraita, hang tahu. Tapi dalam hadis ni dia kata la adri. La adri itu saya tak tahulah. Bahasa Arab ni la adri, aku tak tahu. Orang tanya satu benda, la adri, tak tahu. Malaikat kata daraita, hang tahu, tapi hang tak beriman. Sebab itu dia bukan soal ilmu, dia soal iman. Berapa ramai orang yang ada ilmu tapi tak beramal. Knowledge good, kelulusan higher education, memang tinggi, top, tapi amal tak. Pasal itu kadang-kadang ada orang, tuan-tuan, saya maaf cakap, macam di kalangan orang kita, mungkin kita tak ada lah kepandaian hebat, mungkin ilmu kita tak banyak, tapi kita istiqamah semayang 5 waktu di masjid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok jemaah-jemaah yang lazim, kalau saya kata orang marah, tapi orang yang main masjid ni kadang-kadang orang yang taklah alim sangat, tapi orang yang alim kadang-kadang jarang kita jumpa di masjid pasal dia terlebih alim. Bukan semua, jangan marah, don't be angry. Okey, yang kita tuju ni angry bird. Cuba tuan-tuan tengok dia, bang,
pencen polis. Ni pencen JKA, pencen bomba, pencen bendang, tanah harum manis. Tak ada kelulusan agama pun, tak ada ilmu agama pun, tapi istiqamah dengan masjid. Salat 5 waktu. Kan? Dia kata, ustaz-ustaz bukan tak main masjid, dia pergi masjid lain mengajar. Alhamdulillah. Syukur. Tuan-tuan faham ah? Okey, kita sambung. So dia kata fayaqul aku tak tahu. Kan? Lepas tu malaikat habis soalan tanya tu, tak boleh jawab, tiga-tiga tak boleh jawab. Agama tak boleh jawab, nabi tak boleh jawab, apa semua tak boleh jawab. Marilah. Malaikat ni kata apa? Fa'afrishuhu minan nar. Buka hamparan dia daripada neraka. Walbisuhu minan nar. Dan pakaikan pakaian daripada neraka. Bermulalah seksa kubur. Kemudian apa lagi yang berlaku? Waftah lahu baban ilan nar. Buka pintu neraka untuknya. Fayati, bila buka saja pintu neraka, fayati min harriha wa samumiha. Keluar mari kepada dia harriha, panah neraka tu. Neraka punya panah ni tuan-tuan, kita duk coh tak tahu nak habang pun dah terbakar lah. Api ni kalau dia besar, dia tak gaduh api ni kalau dia kuat sangat, duk dekat pun kita dah rasa bahang dia. Harriha wa samumiha, busuk, panah, bahang dia. Mai, dah dibuka pintu, mai. Kan? Kemudian tuan-tuan, wa yudayyaq alaihi qabru, disempitkan kubur dia hatta nakhtalifa fi adla'uhu. Dihimpit, sempit tu sampai dihimpit adla'. Ni dilah, tulang rusuk, rib. Rib tulang rusuk kan. Ni duduk begitu, dia jadi begitu. Tulang rusuk tu. Pasal itu Nabi kata khuliqat, diciptanya wanita min dila', daripada tulang rusuk. Kan? Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, malaikat ni dia akan pukul dengan besi. Dia akan pukul. Tuan-tuan tahu dalam hadis ni kata, Masya Allah, Masya Allah. Dalam hadis ni sebut tuan-tuan, apa yang berlaku? Besi tu, lau duriba biha jabalun, dia punya dahsyatnya besi tu. Kalau ambil besi tu, katok, pukul jabal, bukit, tahu bukit tu jadi apa? Turab. Hancur jadi tanah, relai jadi tanah bukit. Kalaulah pemukul yang malaikat nak pukul tu pi pukul bukit, hancur jadi tanah. Tu bukit. Nampak? Fayadribuhu, maka pemukul itulah pi tuan-tuan ambil dia kan, nak buat jalan, nak buat sungai, nak buat highway, kena korek pakai terowong, tak gaduh. Ambil pukul ni, katok, terus hancur, level elok, boleh lalu. Yang tu nak katok kita punya sakan, hancur bukit. Fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriq. Bila dia pukul saja kita tuan-tuan, menjerit. Dalam hadis yang lain kita sebut menjerit, semua dengar. Menjerit dalam hadis ni dia kata bainal masyriq, timur, wal maghrib, maghrib, barat. Timur dan barat dengar, kecuali dua, manusia dan jin. Fayasiru turaban, hancur dia dipukul, lepas tu dia jadi balik, dipukul hancur, dipukul hancur, dipukul hancur, sampai dibangkitkan semula. Itu dalam hadis yang kita baca, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nampak? Malaikat yang pukul tu dia sebut dalam hadis ni, lahu a'ma wa abkam, malaikat yang buta dan peka untuk pukul dia. Nampak? Pasal tu orang yang apa?
Yang nak seksa orang ni, dia kena kental. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan ada kesempatan, ada umur, saya tuan-tuan peringat diri saya, mai kita buatlah apa-apa kebaikan sikit-sikit supaya esok kita menjawab seperti yang disebut dalam hadis ni. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi